Tuan-tuan dan puan-puan semua, selamat petang saya ucapkan. Sebelum saya memulakan berita hari ini, saya ingin meminta kerjasama jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tahu perkembangan terkini politik di Malaysia daripada channel ini. Hari ini saya nak kongsi dengan kamu satu pertanyaan. Ada yang kata Zahid Hamidi boleh dibatalkan sebagai timbalan Perdana Menteri. Kami cerita dengan kawan-kawan tadi, mereka pun penganalisis politik. Saya bertanya dengan orang, di channel saya banyak yang komen, Zahid tak boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Kenapa lantik Zahid jadi timbalan Perdana Menteri sedangkan beliau ada kes mahkamah? Ini pertanyaan yang banyak di video-video saya sebelum ini. Bahkan mungkin video yang saya post ini sekarang ini pun akan ada yang tanya, kenapa Zahid Hamidi tetap menjadi timbalan Perdana Menteri? Hari ini saya nak buka satu cadangan ataupun cara berpikir kita. Tuan-tuan dan puan, untuk pelantikan Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri Malaysia, ini bukan lantikan untuk ketua-ketua satu kumpulan yang kecil. Ini adalah untuk kerajaan. Oke, itu pertama. Dan kedua, lantikan ini bukan daripada Anwar sendiri. Bukan Perdana Menteri ke-10 saja yang suka hati untuk membuat lantikan ini. Sudah pasti, senarai-senarai untuk menteri-menteri dan juga timbalan Perdana Menteri yang sebelum ini yang belum dilantik, senarai ini sudah dikemukakan kepada yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilasha. Itu saya tahu, kamu juga sedia maklum. Tapi kenapa masih ramai yang cakap Zahid Hamidi tidak boleh menjadi timbalan Perdana Menteri? Adakah rakyat Malaysia yang lain yang juga tidak setuju dengan pelantikan Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri? Adakah rakyat Malaysia yang lain juga ingkar dengan titah agong? Sebab ini adalah lantikan daripada ini adalah memang Anwar yang memilih, tetapi beliau sudah kemukakan senarai ini siapa yang menjadi timbalan Perdana Menteri, siapa yang menjadi menteri, sudah dikemukakan kepada Agong. Sedangkan Agong sendiri pun sudah melihat senarai ini, macam mana rakyat Malaysia nak membuat andaian bahwa Zahid Hamidi tidak layak untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Saya tidak sokong, saya tidak mengatakan bahwa saya sokong kluster mahkamah ini, tetapi tidak. Saya bukan mengiyakan bahwa kes Mahkamah Zahid itu adalah satu benda yang bagus untuk menjadi pemimpin, bahkan menjadi orang kedua yang kuat di dalam kerajaan. Saya tidak mengatakan begitu. Sesuai dengan kenyataan daripada DAP, mereka juga sangat menyokong keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenyataan daripada DAP, mereka juga menyokong keputusan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pengurusi Pakatan Harapan itu. Tapi mereka juga tidak mengiyakan kes Mahkamah Zahid Hamidi. Jadi, tuan-tuan dan puan semua, sedangkan DAP sendiri pun sudah mengakui dan sudah setuju dengan pilihan Perdana Menteri, dan ramai rakyat pada hari ini masih tak berpuas hati. Ada juga yang kata Zahid Hamidi sepatutnya dibatalkan menjadi timbalan Perdana Menteri. Ini bukan jawatan yang kau sudah dilantik hari ini boleh batal selepas 24 jam, selepas 2 hari, melainkan terjadi sesuatu darurat ataupun terjadi sesuatu kepada Zahid Hamidi. Tapi tuan-tuan dan puan, saya coba nak fahamkan kepada kamu bahwa konsep undang-undang adalah selagi tidak dikenakan hukuman, selagi itu tidak bersalah. Dan Perdana Menteri juga ada membuat kenyataan begini. Dan tuan-tuan dan puan, dengan keadaan hari ini, timbalan Perdana Menteri kita yang memang mempunyai pertuduhan, tapi selagi beliau belum terima hukuman, selagi itu beliau masih belum bersalah. Itu adalah konsep undang-undang. Jadi kawan-kawan, saya tanya, bolehkah Zahid Hamidi dibatalkan menjadi timbalan Perdana Menteri? Jawaban saya tidak. Memang tidak boleh, sebab itu adalah lantikan yang sudah resmi. Sudah pun
senarai ini pun sudah dilihat ataupun sudah dikemukakan kepada yang di Pertuan Agong. Kalau Perikatan Nasional Pembangkang mempertikaikan itu tidak apa, sebab itu memang kerja mereka. Tapi kena fikir juga. Seperti satu pemimpin, Nick Abdul. Nick Abdul membuat kenyataan kepada PAS sendiri bahwa beliau tidak menyatakan siapa pemimpin itu, tetapi beliau membuat kenyataan bahwa sesiapapun beliau beri peringatan supaya tidak terlalu membuat pertuduhan dan tomahan yang terlalu ekstrim. Nanti boleh diibaratkan sebagai beri peringatan kepada yang buat penggali lubang. Maksudnya sesiapapun di dalam PAS yang membuat kenyataan, pertuduhan, tomahan kepada kerajaan kena berasas. Bukan main tuduh, bukan main lepas sejenak cakap tuduhan semua, tetapi kena beri kena ingat juga. Jadi nasihat daripada Nick Abdul ini sangat membina, sangat bagus. Beliau berkata ketika partinya agresif menyerang kerajaan baru Malaysia, seorang pemimpin PAS sebaliknya kelihatan lunak dan sempat memberi peringatan mengenai amalan jelik. Ahli jawatan kuasa PAS Pusat Nick Abdul Aziz berkata dalam Islam, amalan mengkritik sama ada secara lembut ataupun keras memang dibenarkan, tetapi ia mestilah terikat kepada fakta dan juga akhlak. Itu adalah kenyataan daripada PAS sendiri. Walaupun beliau tidak menyatakan siapa yang perlu dengar nasihat beliau ini, tapi ini sudah pasti untuk semua pemimpin-pemimpin, semua ahli politik di dalam parti PAS. Katanya pada masa sama, Islam juga melarang umatnya melemparkan tomahan, melemparkan tuduhan, maupun persepsi buruk yang sengaja diada-adakan. Jadi tidak baguslah, kata ahli jawatan kuasa PAS Pusat Nick Abdul Aziz. Jadi dengan ini, tuan-tuan dan puan, adakah rakyat Malaysia yang pada hari ini, sehingga hari ini, yang masih berkata tak puas hati timbalan Perdana Menteri hari ini adalah Zahid Hamidi? Adakah kamu juga ataupun siapa-siapa saja pun mengingkar pelantikan daripada Agong ini? Sebab senarai ini sudah dikemukakan kepada Agong, bukan dikemukakan dengan siapa-siapa, tetapi kepada yang di Pertuan Agong. Dan kita sudah pasti tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan memilih dengan mengikut suka hati beliau. Sudah pasti semasa dia memilih perlu ada asas yang kuat kenapa beliau memilih Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri. Nah, jadi pertanyaan hari ini yang bertanya dengan saya, yang bertanya di channel saya, di ruangan komen, bertanya, patut Zahid Hamidi dibatalkan menjadi timbalan Perdana Menteri adalah tidak betul, tidak boleh. Bukan tidak betul, tidak boleh. Tapi kita tidak dapat menolak hakikat bahwa memang ramai juga yang tidak setuju. Tapi pada masa yang sama mesti ramai juga yang setuju, kan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Anda boleh komen di bawah.